Okey, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam kelas geografi tingkatan 5. Kita dah tengok sebelum ni apa unsur-unsur cuaca dan juga iklim. Hari ni kita akan sambung balik tentang fenomena cuaca dan iklim dunia. So, cuaca dan iklim ni dia menghasilkan pelbagai fenomena lah. Dan negara kita famous dengan banjir. Okey. Kalau negara lain, mereka banyak ada fenomena seperti kemarau ataupun taufan. Kita tengok apa itu definisi banjir. Ditakdirkan ni maksud dia definisi lah. Sebagai suatu keadaan limpahan air atau kenaikan air melebihi tebing sungai kepada saliran seperti longkang, parit, tasik atau laut ke kawasan sekitar. Terutamanya ni tanah yang lebih rendah. Okey, di Malaysia banjir berlaku semasa monsun timur laut antara bulan November hingga Mac kerana masa ini kadar hujan turun adalah lebih tinggi. Negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia seperti Kelantan, Terengganu, Pahang ketika ini sering dilanda banjir kerana kawasan ini terdedah dan dipengaruhi tiupan angin monsun timur laut. Okey. Dia cerita kat sini maksudnya, okey, ini ialah keadaan banjir lah. Okey, dia cerita kat sini, cikgu guna sedikit ruang. Okey, kalau kata ini ialah peta semenanjung Malaysia. Okey, dekat sini ialah Laut Cina Selatan. Okey, di kawasan inilah, okey, di kawasan inilah akan adanya angin monsun timur laut. So, bila angin ini datang, dia akan attack lokasi di sini. Lokasi ini ialah seperti lokasi yang disebut dalam ni, iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang yang dikenali sebagai negeri pantai timur semenanjung Malaysia. Okey, so kawasan ini kamu mesti dengar hujung tahun je macam tahun lepas, bulan 12, Kelantan banjir. Okey, kemudian Pahang pun ada banjir. Kemudian kita ada juga banjir di kawasan Johor. Okey, ini dipengaruhi oleh angin monsun timur laut lah sebab Johor di area sini. Okey, sekarang kita nak tengok apa punca banjir. Okey, punca banjir. Okey, kita nak tengok yang pertama. Sungai Cetek sempit, tidak dapat menampung air hujan. So, Sungai Cetek sempit, tidak dapat menampung hujan. Maksudnya, kapasiti sungai tersebut sedikit. So, dia tak boleh tampung air hujan yang banyak. Kemudian, yang kedua ialah hujan lebat yang berterusan. Air hujan tu turun dengan banyak dan tempoh masa yang lama. Okey, menyebabkan sungai yang sedia ada tu dia tak boleh nak tampung. Kalau tak, sebenarnya dia alihkan ke kawasan lain, dia sempat menampung kapasiti air hujan tersebut. Tapi bila dia berterusan, sungai tidak boleh menampung. Okey. Kemudian yang ketiga ialah permukaan tanah berturap menyebabkan air tidak dapat diserap ke dalam tanah dan larian permukaan bertambah. Okey, maksud yang ini berturap ni ialah tar. Tar yang warna hitam tu macam jalan yang kamu jalan naik motor tu, itu tar. Okey, maksudnya bila permukaan ni dia dah tar semuanya. Okey, air hujan bila dia turun, tar ni dia tak serap air. Bila dia tak serap,
menyebabkan air yang lalu atas tar ni banyak. So, bila lalu dengan banyak, dia tak diserap, dia akan berkumpul dan menjadi banjir. Okey, itu yang dimaksudkan dengan nombor 3. Okey, nombor 4. Pembinaan dan pembangunan pesat yang tidak terancam. Tidak terancam. Tidak terancang, Sebut pun dah pelat-pelat lama tak jumpa budak ni. Okey, tidak terancang. Okey, maksudnya di sini, dia nak bina bangunan A dekat sini. Okey, yang kedua dia nak bina kilang dekat sini. Bila dia bina semua ni, dia tak buat sistem saliran yang baik. Maksudnya, sistem saliran ataupun peparitan yang baik, bila dia bina, dia buat tar, dia tak kisah semua, dia buat je. Bila dah buat kat situ, hujan yang biasanya diserap oleh tanah tu dah tak dapat diserap. Itu yang menyebabkan banjir berlaku. Yang kelima, kita tengok saliran ataupun longkang sempit dan tersumbat. Dia dah ada longkang. Longkang yang ada tu mungkin cetek satu. Kemudian tersumbat ni sebab kita lah ni. Jalan-jalan, naik kereta, buang sampah. Okey, bila buang sampah, cikgu saya tak buang lah longkang. Saya buang dekat tepi jalan je cikgu. Dah tu air hujan tak pandai bawa sampah tu ke dalam longkang ke? Okey, bila kita buang sampah, buang tin, susu lah, ataupun plastik lah, semua ni akan berkumpul di dalam longkang dan menyebabkan longkang tersumbat, saliran dia dah tersumbat, tak boleh nak go through ke tempat lain. Itu yang menyebabkan banjir. Seterusnya yang keenam. Okey, kejadian air pasang perbani menyebabkan air melimpah ke daratan. Yang ni ialah faktor semula jadi. Okey, faktor semula jadi, air pasang perbani ni kita panggil juga air pasang besar lah, bahasa kampung kita. Okey, bila air pasang besar, dia akan melimpah ke daratan lah. Seterusnya yang ketujuh ialah kekurangan kawasan tadahan. Kita tahu bukit ialah kawasan tadahan semula jadi dan dia merupakan spam berongga yang original yang menyerap air hujan. Okey. Kawasan yang dikatakan kawasan tadahan air hujan yang baik, dia ada banyak pokok supaya dia boleh serap, simpan dan alirkan air itu secara perlahan ke dalam tanah. Tapi bila semua kawasan ni dah tak ada, bukit kita tarah jadi kosong. Okey, kita lepelkan dia lagi. Okey, sebab kita teres. Kita nak bina rumah, nak bina kedai, nak bina kilang, nak bina segala bina-binanya. Akhirnya kita dah tak ada kawasan nak tadah air hujan. Akhirnya menjadi banjir. So, ini punca-punca banjir. Okey, kita tengok sedikit info ni. Banjir kilat. Banjir kilat ialah keadaan air menenggelami atau mengenangi kawasan yang luas serta merta atau tidak disangka-sangka. Okey. Banjir kilat berlaku disebabkan oleh hujan yang lebat, kadar laran air permukaan yang tinggi, permukaan tanah berturap dan bangunan konkrit seperti di kawasan bandar dan sistem peparitan yang tidak sistematik yang menyebabkan banjir ini berlaku. Banjir kilat ni bukan banjir gonggang kilat, itu bukan. Banjir kilat ialah banjir yang berlaku sepantas kilat, cepat sangat dia berlaku. Dia cepat berlaku dan dia cepat surut. Sebab air tak sempat lari. Itu yang dimaksudkan dengan banjir kilat. Cikgu harap lepas ni tak adalah cikgu sebut banjir kilat. Ada yang tunjuk. Cikgu ada guru, ada peti. Okey. Lepas tu kita tengok bila banjir ini apa kesan dia ataupun kita sebut impak ataupun implikasi. Okey. Impak, kesan ataupun implikasi. Kita tengok bencana banjir membawa pelbagai kesan negatif kepada alam sekitar. Okey, kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa. Okey.
kerosakan harta benda dan juga kehilangan nyawa ni kesan kepada manusia lah. Okay, ataupun alam geografi dia suka sebut alam sekitar manusia. Bila dia sebut alam sekitar manusia ni bukan dia nak alam sekitar. Okay, dia nak tentang manusia lah, kesan kepada manusia. Okay. Kesan kejadian banjir menyebabkan gangguan aktiviti sosio-ekonomi termasuk pengangkutan, komunikasi, kawasan pertanian. Kita tengok apa kesan-kesan banjir yang kita nak tengok. Yang pertama hari ini ialah aktiviti harian dan kegiatan ekonomi terjejas. Cikgu bagi contoh lah kata aktiviti harian. Cikgu, saya banjir, saya boleh mandi je semua tu. Aktiviti harian kamu termasuklah nak datang ke sekolah. Kalau kata jalan tu dah kena banjir, tak boleh lalu, itu dah mengganggu aktiviti harian kamu untuk ke sekolah lah. Okay, dan ekonomi. Kalau kata kedai kamu ada kat sana dah banjir, kamu tak boleh buka kedai. Itu juga menjejaskan ekonomi. Okay. Yang kedua, nyawa manusia terancam. Kita kalau kat Kelantan ni, cikgu cakap jujur lah, orang Kelantan ni kalau banjir macam pesta nak main air banjir. Tapi kita tak sedar, kita telah mengundang bahaya kepada diri sendiri. Sebab air banjir ini ada kawasan yang kita rasa hari-hari selalu tahu tahap mana dia orang kata ketinggian air tersebut. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang situ ada longkang. Okay, so kita akan jatuh dah longkang, tiba-tiba kaki jatuh longkang, sangkut kat longkang, dah lemas, dah meninggal. Yang kedua ialah yang secara orang kata tak sengaja, itu kita terkandas dalam banjir, tak sempat menyelamatkan diri, ada renjatan elektrik, kita boleh meninggal juga. Okay, yang seterusnya, yang ketiga ialah aktiviti aquaculture mengalami kerugian besar. Aquaculture ialah dia bela ikan dalam sangkar. Okey, dia bela ikan dalam sangkar dia buat tinggi tu je. Tiba-tiba hujan, air dah naik, sangkar pun dah tak boleh nak, orang kata nak pagarkan kawasan yang dia bela ikan tu. Ikan tu pun keluar lah, berenang lah, bebas lah ikan tu. Maka sangkar dia tinggal sangkar kosong. Maka dia mengalami kerugian besar lah. Okey. Yang keempat ialah sistem pengangkutan terjejas seperti jalan darat termasuk rel kereta api, komuter, ERL dan lapangan terbang tenggelam. Okey. Lapangan terbang tenggelam ni kita jarang dengar lah. Tapi untuk rel kereta api ni biasa. Terutamanya di negeri Kelantan. Okey. Jalan Tanah Merah tu. Jalan kereta api dia orang kata terkandas sebab ada banjir. Sebab kalau kamu ingat, banjir 2014 telah menyebabkan kerosakan yang teruk di rel kereta api di sepanjang laluan ke Pantai Timur, menyebabkan kereta api ni tak boleh berfungsi selama beberapa tahun di kawasan tersebut sebab banjir. Okey. Seterusnya yang kelima, kerosakan harta benda dan infrastruktur. Infrastruktur ni termasuklah jalan. Okey, kita ada kemudahan jalan, kita ada kemudahan apa lagi? Ataupun prasarana lah cikgu bagi. Hospital. Okey. Sorry ejaan. Tulis cepat kan. Hospital ni untuk prasarana. Okey. Ada juga tiang elektrik. Banyak lagi lah. Okey. Harta benda ni kamu tahulah, harta benda kamu sendirilah. Bila banjir masuk dalam rumah, mak lah menangis. Sofa aku baru beli, rosak. Okey, sebab ditenggelami air banjir. Yang keenam ialah kegiatan pertanian dan penternakan terjejas. Kalau kamu tengok kejadian banjir-banjir di Pantai Timur hari tu, orang tanam padi, orang tanam tembakau, orang tanam apa lagi? Koko, orang tanam apa?
biasanya tanaman renek-renek lah, jagung, semua rosak sebab ditenggelami air banjir. Kemudian penternakan ni, dia ternak biasanya lembu, kambing, ayam dan sebagainya. Dah ditenggelami banjir kawasan dia, letak kambing, letak lembu. So, ada lembu yang tak sempat mereka selamatkan, mati. Ada kambing yang mereka tak sempat selamatkan pun mati. So, itu yang menyebabkan mereka terjejas. Seterusnya yang ketujuh, berlakunya pencemaran air dari lumpur. Sebab banjir yang ada, dia bawa segala benda yang dia ada. Contohnya kalau banjir tu datang daripada kawasan bukit, dia bawa turun lumpur, tanah liat tu kan, dia akan sampai ke kawasan rumah kita. So, kita akan tercemar dengan lumpur lah rumah-rumah kita, kesan-kesan tu. Yang seterusnya ialah wabak penyakit lah. Penyakit bawaan air seperti taun ataupun disebut kolera dan cirit-birit. Yang ni bila kita sumber air terjejas, contohnya sistem paip kita terganggu sebagainya, kita nak cari air kan, kita minum je, kita masak, air yang kata dah tercemar, so dia akan menyebabkan penyakit seperti taun lah. Bila banjir ini berlaku, apa langkah-langkah kawalan banjir? So kita tengok. Kawalan banjir merujuk kepada kaedah yang digunakan untuk mengurangkan kejadian banjir. Pelbagai langkah boleh dilakukan untuk mengawal banjir seperti berikut. Yang pertama, menguatkuasakan undang-undang berkaitan alam sekitar seperti mengenakan denda kepada pembalakan haram melalui Akta Perhutanan Negara 1984 ataupun pindaan pada 1993. Kalau dalam exam, kamu boleh jawab menguatkuasakan undang-undang berkaitan alam sekitar. Ini dah dikira fakta pertama. Mengenakan denda kepada pembalakan haram. Ini ialah huraian 1. Melalui Akta Perhutanan Negara 1984, tak boleh pindaan tu pun kamu dah dapat contoh. So, kamu dah dapat 03. Itu 3 markah lah. Yang kedua ialah mendalamkan dasar sungai untuk menampung kuantiti air yang banyak. Ini pun dalam exam, mendalamkan dasar sungai, fakta. Untuk menampung kuantiti air yang banyak, ini ialah huraian. Seterusnya, memperbaiki sistem saliran dan peparitan supaya aliran air lancar. Lepas tu kalau kamu, yang ni kamu pun boleh jawab, memperbaiki sistem saliran dan peparitan supaya aliran air lancar dengan mengorek ataupun mengambil sampah yang tersumbat di longkang tu pun boleh lah. Kemudian mengadakan kempen kesedaran alam sekitar. Mesti sebut kempen kesedaran alam sekitar bila jawab exam. Kalau kamu tulis kempen kesedaran saja, kosong fakta kamu. Mesti mengadakan kempen kesedaran alam sekitar seperti kempen cintailah sungai kita. Dan yang ni untuk fakta yang kalau dalam exam kan, yang ni dia akan kira fakta 1 seperti kempen ni ialah C1. Huraian dia, siapa yang buat? Mengadakan siapa yang buat? Contohnya kerajaan ataupun Jabatan Alam Sekitar. Dia mengadakan kempen kesedaran alam sekitar. Kamu akan dapat 3 markah penuh lah bila ada 3 benda ni. Itu cikgu ulang. Jabatan Alam Sekitar boleh mengadakan kempen kesedaran alam sekitar seperti kempen cintailah sungai kita untuk menyedarkan masyarakat kita tentang kepentingan sungai. Mungkin ayat kamu cantik sikit lah. Nampaklah kamu ni pelajar yang kata excellent, cemerlang dalam menjawab exam. Seterusnya kita tengok. Kita juga boleh memperkenalkan pendidikan alam sekitar. Yang ni kita dah buat. Memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada masyarakat melalui media massa, institusi pendidikan. Kalau kata institusi pendidikan ni dalam subjek geografi lah, di sekolah kamu belajar kan. Selain geografi, pendidikan moral pun kamu belajar. Seterusnya ialah terowong jalan raya dan pengurusan air banjir smart dibina untuk mengalirkan air dengan kuantiti yang banyak dan cepat ke kolam takungan banjir. Itu tujuannya
terowong dibina. Okey. So, kita teruskan. Tadi dah banjir, sekarang kita nak tengok kemarau. Okey. Kemarau, kalau tadi banjir air banyak, kemarau ni kita tak ada air. Okey. Keadaan kering. Okey. Kemarau ialah satu tempoh cuaca kering yang berpanjangan dengan terdapat sedikit hujan atau tiada hujan langsung. Fenomena ini sering berlaku di beberapa bahagian negara tropika panas seperti Pakistan, Indonesia, Myanmar, India, China, Afrika dan juga Australia. Okey, apa punca kemarau? Okey, kemarau berlaku apabila jumlah sejatan air dari permukaan bumi melebihi jumlah air hujan yang diterima. Maksudnya di sini, kalau kata ini ialah air sungai. Okey, lepas tu kita ada matahari. Bila matahari ini, dia sejat air ni naik, dia sejak je. Tapi hujan ni tak berlaku. So, air sungai ni makin lama daripada paras tu, dia akan jadi makin cetek. So, bila makin cetek air sungai, dia dah menyebabkan berlakunya kemarau. Sebab sejatan yang naik ni lebih banyak daripada hujan yang turun. Okey. Air dalam tanah akan berkurangan. Permukaan tanah akan menjadi kering dan merekah. Macam kulit kamu lah. Bila dah kering tu, dia akan nampak seperti kesan merekah. Okey. Tanah tu akan jadi kesan seperti merekah. Okey. Ini kita kata merekah ataupun ada satu perkataan kita sebut gersang. Okey. Kita sambung. Apakah punca-punca kemarau? Yang pertama, kekurangan kawasan tadahan akibat penebangan hutan tidak terkawal menyebabkan sumber air semakin terjejas. Sebab kita tahu hutan fungsi dia ialah untuk menyerap ataupun sebagai kawasan tadahan air hujan. Bila hujan, kawasan ini dia akan menyerap dan simpan sebahagian air ke dalam akuifer. Akuifer ni ialah air bawah tanah. So, dia akan simpan. So, bila kawasan ni dah tak ada semuanya, ini dah all tak ada, maka kita boleh berlakunya kemarau. Sebab air ni semua dah tak ada, dah diserap semua sebab tak ada lindungan dah. Okey, kemudian yang kedua ialah kekurangan kawasan hijau akibat penyahutanan. Penyahutan ni ialah penebangan hutan secara besar-besaran lah. Menyebabkan tak ada pokok, menyebabkan tanah terdedah dan menjadi tandus. Sebab kalau dulu kawasan ni, dia ada pokok. Bila ada pokok, bila matahari ni ada, dia tak dapat panaskan direct permukaan tanah ni. Tapi bila dah pokok-pokok ni tak ada, matahari ni dia panaskan direct. Dia terus serap air dekat sini. Macam kamu lah pakai sunblock dengan tak pakai sunblock. Seorang tu kalau pakai sunblock, kamu akan nampak dia tak akan hangus lah. Kena bahangan matahari, muka dia tak akan jadi orang kata bercela lah. Tapi bila dah tak pakai sunblock tu, muka tu burn. Boleh gelupas. Sama juga tanah. Okey. Yang seterusnya ialah pemanasan global. Okey, pemanasan global menyebabkan kadar sejatan melebihi hujan dan suhu bumi semakin meningkat. Pemanasan global ni ialah pemanasan yang berlaku di seluruh dunia. Okey, pemanasan seluruh dunia. Sebab kalau kamu perasan, suhu dunia kita pun secara puratanya dah meningkat. Itu yang kita panggil pemanasan global. Okey, kemudian fenomena El Nino.
El Nino mewujudkan gelombang panas menyebabkan jumlah hujan berkurangan dalam tempoh yang panjang di beberapa lokasi di dunia. El Nino ialah keadaan suasana kering lah ataupun kemarau. Okay, ini ada 4 punca dia. Seterusnya kita nak tengok. Ini gambar kawasan, apa tu orang kata, tanah gersang lah. Okay. Info tu kamu boleh baca. Okey, ini dia ambil contoh kemarau di India. Okey. India merupakan antara negara yang kerap mengalami fenomena kemarau. Antara kawasan yang paling teruk ialah di Andhra Pradesh, Bihar, Manipur, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana. Okey, di kawasan ini ada kira-kira 500 juta penduduk di kawasan ini terdedah kepada fenomena ini. So, kita tengok antara kawasan yang berlaku kemarau ialah kawasan yang ada marking merah ni. Okey. Yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, keadaan kemarau di India, orang boleh tengok. Ini ialah gambar dia. Kawasannya, tanah ni dah mereka. Okay, sebab semua air disejat. Okay. Seterusnya, kita tengok. Kamu boleh tengok kat sini. Boleh scan QR di sini. Nak tengok kawasan di India mengalami kemarau teruk pada 2019. Okay, di Chennai yang tu. Kemudian, apa kesan kemarau? Okey, kemarau menyebabkan keadaan kering dan kekurangan air. Keadaan ini mendatangkan pelbagai kesan buruk kepada manusia dan juga alam sekitar. So, kesan kemarau yang pertama ialah krisis bekalan air. Krisis bekalan air ialah kita tidak mendapat bekalan air yang mencukupi. Okey, sebab air yang ada tu dah kering, disejak oleh hujan. Macam kamu jemur baju lah, semua dah kering dah. Okey. Yang kedua ialah kebakaran hutan mudah berlaku akibat cuaca panas yang melampau. Ini ialah kebakaran semula jadi. Okey, hutan terbakar sebab terlalu panas, daun-daun kering tu menyebabkan mudahnya kebakaran. Okey, kemudian aktiviti pertanian, penternakan, yang ni cikgu mention dia sebagai kesan kepada alam sekitar lah. Cikgu bezakan terus. Okey, alam sekitar, kesan. Takut kamu ni tengok video, tengok separuh. Tengoknya tulisan je. Okey, seterusnya kita tengok. Yang ketiga ialah aktiviti pertanian terjejas. Aktiviti pertanian terjejas, penternakan dan aquaculture terjejas kerana kekurangan sumber air. Okey, sebab pertanian ni kita tak ada air nak untuk menyiram pokok-pokok tersebut. Kemudian penternakan dan aquaculture ni, kita tak ada sumber air yang cukup nak bagi haiwan tu minum. Kalau aquaculture ni, air sungai kering. Sangkar kita tu air dah kurang. Itu juga menyebabkan ikan dalam sangkar kita terjejas. Okey, kemudian yang keempat ialah krisis ekonomi. Okey, bila bekalan air ni berkurangan, banyak benda kita tak boleh buat. Contohnya cik kakak yang berasaskan air lah. Sumber air mineral, orang nak packing botol tu tak boleh, kilang tak boleh beroperasi. So, itu menyebabkan krisis ekonomi jugalah. Yang kelima ialah kesihatan terjejas seperti stroke haba, ruang kulit dan sakit mata. Kalau sebelum ni kita tak pernah dengar pun stroke haba ni apa. Stroke haba ni di mana kita tak ada air yang
yang cukup dekat badan menyebabkan kita dehidrasi. Bila dehidrasi, badan kita akan kena stroke haba sebab terlampau panas. Ada kes stroke haba sampai meninggal. Okey, kemudian ruam kulit tu biasalah. Okey. Sakit mata. Kemudian yang keenam ialah berlaku ribut akibat perbezaan tekanan udara. Sebab yang ni kita tahu tekanan udara ni tekanan udara dia akan menyebabkan tekanan ribut ini di kawasan yang mana? Yang panas. Sebabnya tekanan udara dia akan bergerak daripada tekanan udara rendah ke tinggi, iaitu di kawasan tekanan udara terbalik. Tekanan udara tinggi ke rendah. Tengok bila sembang kan. Okey, maksudnya di sini di kawasan sejuk ini apa tak keluar pula. Okey, sejuk dia akan ke kawasan yang panas. So, bila sejuk ke panas ni, kawasan panas ni terlampau panas, maka angin, segala-gala angin dia akan bergerak ke kawasan ini. Itu yang menyebabkan berlakunya ribut. Sebab terlalu banyak angin bergerak ke sana. Okey, kalau kamu nak tengok kesan-kesan kemarau, boleh juga scan QR. Padam sikit. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya, langkah-langkah mengurangkan masalah kemarau. Fenomena kemarau tidak dapat dielakkan daripada berlaku, walaupun terdapat beberapa langkah boleh diambil untuk mengurangkan kesannya. Antara langkah yang boleh diambil adalah saintis membantu para petani mengatasi, saintis ni orang yang hebat lah ni, membantu petani mengatasi kemarau melalui cara saintifik, iaitu menggunakan cara pengairan baru untuk membaja, menyembur racun serangga yang menjimatkan penggunaan air. Itu yang pertama lah. Yang kedua ialah memelihara dan memulihara badan air. Badan air ni bukannya badan kamu yang ada air tu. Badan air ni adalah sungai, tasik, kolam. Untuk mengawal dan menyederhanakan suhu setempat. Lepas tu, membina lebih banyak empangan dan mengekalkan kawasan tadahan air. Lepas tu dia melakukan pembenihan awan dan hujan tiruan untuk mengurangkan krisis air dan memadam kebakaran hutan. Kemudian kita akan mewujudkan juga kawasan hijau dengan menanam lebih banyak pokok supaya kelembapan udara dapat ditingkatkan. Kemudian kita akan meneroka sumber air alternatif seperti air bawah tanah dan air laut lah. Ada negara dah guna air laut, dia suling dan dia boleh buat sebagai air minuman. Okey, cikgu berhenti sampai sini dahulu. Taufan, cikgu akan sambung kemudian. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu dalam grup